Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Tidak kami utus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pemberi khabar gembira dan juga sebagai pemberi ancaman. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhimpun dan berkumpul di surau Nurul Ihsan, Surau Al-Ihsan. Alhamdulillah. Semoga kita sentiasa ihsan di dalam apa saja kerja yang kita buat, terutama ibadat. Ta'budullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan itu saja kamu rasakan kamu melihat Allah Ta'ala. Dan seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, dan memang tak boleh kita tengok Allah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala melihat kita, ya, melihat kamu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu diperintahkan adalah untuk melaksanakan keikhlasan di dalam ibadat, dan juga inilah perbuatan-perbuatan yang insya-Allah yang akan menguntungkan agama dan juga akan menguntungkan diri kita sendiri. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian kita menggunakan kitab Ingin Ku Balas Cinta Beliau Rasulullah. Jadi masih berkisah tentang kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok iaitulah bukti mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah mencontohi dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita contohi dan kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita cinta kat Nabi lah itu. Okey nah? Kalau tengok ada seorang dia beramal dengan sunnah, okey, sama ada pada pakaiannya, okey, pada amalannya, pada percakapan dan juga pada perbuatan, maka ketahuilah orang itu telah melakukan satu kepembuktian bahwasanya dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita selalu doakan, Allahumma rzuqni mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Ya Allah, kurniakan padaku rezeki untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam hal perkataan dan perbuatannya, sama ada pada amalan solehnya ataupun dalam ibadat, begitu juga yang zahir dan juga yang batin. Jadi orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup buat apa saja, ya, untuk membuktikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasad lahu ajru syahid. Dengan sunnahku di waktu orang tidak mau beramal dengan sunnah, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Jadi besar pahala orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bersama-sama kita berusaha, untuk beramal dengan sunnah Nabi dan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat buat semua, jangan ditinggal semua. Ambil satu pun jadilah. Kerana tak dapat buat semua daripada awal bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nak tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam tu semua ada sunnah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi kalau tak dapat buat semua, jangan buang semua. Maknanya ambil walaupun sedikit. Kalau tak dapat meniru cara bangkit tidur Nabi, kita tiru cara bagaimana Nabi tidur. Contoh, kalau boleh tiru dua-dua lagi cantik. Tak dapat tiru pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh tiru cara pemakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pemakanan Nabi itu ada yang dikira sebagai makanan sunnah. Makanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kurma. Kurma. Kalau kurma yang paling dikasih oleh Nabi
Dipanggil juga kurma Nabi, namanya kurma ajwa. Kurma ajwa ya, nama tu kurma. Kalau sekilo RM 100 rial ataupun 70 rial. Sekarang dah turun. Sekarang RM 15 rial saja sekilo. Sebab apa Ustaz? Tuan-tuan tahu tak apa sebab? Kenapa harga sekarang 15 rial? Kerana Makkah dan Madinah tidak ada pengunjung. Kerana kosong tuan-tuan. Jadi apapun yang dijual sekarang ni tak ada apa yang laku. Kalaupun laku hanya dibeli oleh orang sekitar itu saja. Dan hotel pun kosong. Okey, jalan raya masya-Allah kosong, bahkan Masjidil Haram sendiri pun masya-Allah masih lagi ditutup dia punya Kaabah itu, jadi tak ada orang yang boleh cium Hajaratul Aswad. Dan kalau yang sembahyang tu pun masih juga semita-semita macam kita. Okey, dan itu pun yang sembahyang tu orang-orang bertugas dan bekerja di dalam Masjidil Haram tu saja, masya-Allah. Jadi kita tak tahu bila kita boleh pergi. Jadi kita doalah semoga Allah angkat penyakit ataupun COVID-19 ini yang menjadi sekatan dan juga yang menjadi hijab antara kita dengan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Jadi kalau ikut tabung haji dikatakan tanggal 1 bulan Januari, tanggal 1 Januari 2021 baru boleh dibuka. Kerana itu pun tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Setakat ni diorang akan buka sikit demi sikit pintu-pintu Masjidil Haram atau Mekah dan Madinah itu kepada teluk yang ada di negara Arab saja, terutama negeri Saudi Arabia. Adapun selain daripada itu macam kita Malaysia dan luar negara yang lain, jadi itu dikatakan dibuka sikit demi sedikit pada 1 Januari 2021. Jadi tak ada orang pergi umrah lagi lah tahun ni ya. Masya Allah, kalau pun ada orang sana saja yang subhanallah. Jadi hari itu pun haji 1000 orang saja. Jadi Masya Allah, tuan-tuan tak mengapalah tahun ni kita tak boleh beramal dengan sunnah. Contoh sunnah pergi haji, sunnah pergi umrah, sunnah bermakan makanan apa yang ada di sana, dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Tapi kita boleh beramal dengan sunnah di rumah kita. Banyak ya, di rumah kita dengan makanan makanan sunnah, minuman sunnah, cara tidur sunnah, cara tengok cermin yang sunnah, cara mandi, keluar bilik mandi pun cara sunnah. Semua ada diajar oleh Nabi SAW. Jadi tinggal kita menuntut ilmu saja, belajar saja, beli buku ataupun dengar kuliah. Apakah amalan-amalan yang biasa Nabi SAW lakukan setiap hari? Setiap hari itu mesti ada. Nabi konsisten, panggil istiqamah. Kalau hari ini Nabi SAW tengok cermin, esok pun tengok cermin. Sambil baca doa, ia sambil. Bukan hari ini dia tengok cermin, esok tak tengok dah. Kalau Nabi naik kenderaan, Masya Allah, Nabi akan baca doa. Itu sunnah dia, Masya Allah. Dan Nabi kalau keluar rumah, Nabi baca doa. Jadi kita pun ikut juga baca doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la hawla wa la quwata illa billah. Kalau malam Nabi sebelum tidur Nabi baca Quran, maka kita pun ikut. Ada surah-surah yang Nabi baca. Surah Al-Mulk, contoh surah As-Sajdah, ayat kursi, 3 Qul, Al-Fatihah. Ini antara surah yang Nabi SAW baca. Kalau hari Jumaat macam esok, antara sunnah yang Nabi SAW baca iaitulah hari Jumaat, subuh Jumaat, iaitulah surah antaranya ya Suratul Ghasyiyah dan Suratul A'la. Rakaat pertama Suratul A'la, rakaat kedua Suratul Ghasyiyah. Ada juga riwayat mengatakan Nabi SAW akan baca surah As-Sajdah untuk sujud sejadah, dan rakaat kedua surah Al-Insan. Kalau Jumaat-Jumaat lain tu ikutlah surah apa nak baca ya, boleh. Tapi kalau ikut di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau subuh, Masya Allah dipanggil, kita boleh baca surah-surah yang panjang. Panjang-panjang boleh, Masya Allah. Antara surah ke-49 Suratul Hujurat sampailah di surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat surah ke-77 dalam Quran dipanggil Tiwalul Mufassal. Mana surah-surah yang boleh kita baca ketika subuh. Surah Al-Hujurat, habis Hujurat baru masuk surah Al-Qaf, lepas tu surah Tur, lepas tu surah Az-Zariyat, surah An-Najm, surah Al-Qamar, surah Ar-Rahman, kemudian surah Al-Waqi'ah, kemudian surah Al-Hadid, lepas tu surah Al-Mujadalah, surah Al-Hasyr, surah Al-Mumtahanah, surah Sad, surah Jumaat, surah Al-Munafiqun, kemudian surah At-Taghabun, surah At-Talaq, baru At-Tahrim, baru Al-Mulk, kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Haqqa, kemudian lepas Al-Haqqa Al-Ma'arij, baru An-Nur, lepas Nur Jin, lepas Jin, lepas tu
Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qiyamat, Al-Insan, barulah Al-Mursalat. Waktu subuh-subuh boleh hari-hari apapun. Tapi yang sunnahnya Nabi SAW baca kalau hari Jumaat esok insya-Allah ya subuh insya-Allah siapa jadi imam, kalau cikgu jadi imam dia kena baca surah ni ya, As-Sajdah, surah Al-Insan. Insya-Allah cikgu ya, azam. Insya-Allah. Okey, sujud sejadah tuan-tuan. Tapi kalau tak mau baca surah tu kita boleh baca surah okey Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Okay, surah ke-87 dan surah ke-88. Sabbihisma rabbikal a'la dan juga hal ataka hadithul ghasyiyah. Dua tu boleh. Surah yang paling pendek Nabi paling baca, paling ringkas ya. Kalau ikut kajian ulama mengkaji, surah yang paling Nabi baca ringkas, paling pendek iaitulah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Okay, inilah yang dijumpai oleh para ulama bila buat kajian antara surah yang paling ringkas dan paling pendek dan tapi yang paling sempurna Nabi SAW buat itulah Al-Kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Okey, baik tuan-tuan, itu kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah ya. Walaupun semua surah kita boleh baca ketika mana kita sembahyang. Okey, begitu masya-Allah tabarakallah. Baik tuan-tuan, dia ada panggil Qisarul Mufassal, Tiwalul Mufassal dan juga dipanggil Qisarul Mufassal ataupun Awsatul Mufassal. Kerana surah-surah panjang, surah-surah pendek, surah-surah pertengahan. Okey, waktu Isya, waktu Maghrib, okey, dan juga waktu subuh. Baik tuan-tuan, kita tengok lagi mencontohi dan beramal dengan sunnah Nabi SAW. Kerana kita tengok mencontohi dan beramal dengan sunnah Nabi SAW di akhir zaman ni bukan senang. Okey, sangat-sangat payah. Sebab Nabi SAW kata beramal dengan sunnah di akhir zaman ni seperti menggenggam bara api. Dan juga seperti orang-orang asing. Ghuraba dipanggil ghuraba. Ghuraba ni tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing, iaitulah mereka yang sentiasa bersama dengan Islam, beramal dengan sunnah Nabi walaupun mereka dianggap asing. Okey, macam tak sama dengan passion orang pada zaman tersebut. Tapi dia beramal. Maka bila dia beramal dengan sunnah tersebut, maka digelar sebagai ghuraba. Nabi kata untung orang itu istiqomah beramal dengan sunnah Nabi SAW. Baik, yang kedua, bukti mencintai Nabi SAW, iaitulah banyak berselawat ke atas Nabi SAW. Ini bukti ya. Bukti mencintai Nabi SAW, banyak berselawat. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Jadi masya-Allah tabarakallah, di dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta mohonkanlah kesejahteraan dengan sepenuh penghormatan. Okay, Suratul Ahzab pada ayat yang ke-56, insya-Allah. Jadi ini antara dalil bahwasanya kita mesti berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman itu mereka akan menyambut seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang beriman, selawat kamu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disuruh pada kita tuan-tuan. Disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. So yang Allah seru itu siapa? Kita. Jadi apabila ulama, penceramah, pengkhatib, khutbah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, maka yang dipanggil itu, diseru itu kita. Kita. Apabila disebut begitu, kita kena sedar, oh kita lah tu. Dan selepas daripada itu mesti amat penting yang Allah nak beritahu pada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Orang beriman, apa kamu nak buat? Selawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya amanu attaqullah ataupun ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Man ahabba syai'an kasura min zikrihi. Kata Nabi SAW, ada kata ini adalah pepatah Arab. Man ahabba syai'an aksara zikruhu. Mereka yang cinta kepada sesuatu, dia banyak sebut namanya. Jadi kalaulah kita cinta kepada Nabi SAW, maka kita banyak selawat kepada Nabi. Masuk selawat Nabi ni kita mengucap sejahtera ke atas Nabi, ataupun kita menyebut nama Nabi kita itu.
Okey, banyak sebutan kepada Nabi, itu tanda seorang itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara cinta kita ya kepada Nabi ya di Nusantara ni, ramai-ramainya orang-orang Islam di Nusantara. Okey, cantik tuan-tuan, nama mereka adalah Muhammad. Itu cantik dah tu. Bila sebut nama Muhammad, namanya Ahmad, itu petanda bahawasanya orang Nusantara mencintai Nabi. Kerana tanda mereka mencintai Nabi, mereka takkan nama Nabi Muhammad pun pada anak-anak keturunan mereka. Itu tanda cinta lah tu. Subhanallah ya. Jadi kalau tengok negara lain, mana ada Muhammad, mana ada Ahmad. Ya Islam juga, tapi bukan nama Muhammad, bukan nama Ahmad. Nama mereka pelik-pelik. Tapi orang Melayu, orang Nusantara, Masya Allah, namanya betul-betul tepat, Muhammad. Muhammad saja. Ada yang Muhammad Qasim, Muhammad Abdullah, Muhammad Latif, Muhammad Najib, Muhammad Isyam, Syamuddin, Muhammad apa lagi, macam-macam ada nama tuan-tuan. Kena Muhammad Abdul, macam-macam ada kan. Jadi Masya Allah, semua itu nama Muhammad sebagai tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aksaru zikruhu. Siapa mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebut namanya. Kena, Masya Allah. Jadi banyakkanlah sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan selawat ni, Allah Subhanahu wa taala suruh kita berselawat atas Nabi. Okey, biasa kita sebut, dan ada hari itu juga video yang viral mengatakan bahawasanya tentang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sembahyang, okey, tapi Allah tidak sembahyang. Kalau Allah Taala suruh kita tunaikan zakat, maka kita tunaikan zakat, tapi Allah tidak tunai zakat. Tapi bila Allah Ta'ala suruh kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selawat, dan Allah juga turut bersama-sama kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahawasanya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan satu pembuktian kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga tanda Allah mencintai Nabi, kerana Allah Ta'ala sendiri pun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Siapa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka 10 kali Allah berselawat kepadanya. 10 kali selawat maksudnya 10 rahmat daripada Allah buat kita. Allah bagi kasih, Allah bagi sayang pada kita. 10 kali Allah sebut nama kita. Masya Allah, hebat kan? Tuan-tuan, kalau artis ke pemain bola sepak kita sebut nama mereka, tuan-tuan, satu kali pun Allah tak selawat lagi kat kita. Okay dah? Walaupun artis tu popular, walaupun viral dekat Facebook, dekat Twitter, dekat Instagram, walaupun followersnya berjuta-juta, ratusan juta sekalipun, okay, tetap tidak ada satu selawat daripada Allah buat kita. Maksudnya tetap tidak ada satu rahmat daripada Allah buat kita. Okay? Kecuali kita mendoakan orang itu, baru dapat rahmat. Tapi Nabi Muhammad SAW kita sebut saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kita dapat pahala daripada Allah. Bahkan kita dapat selawat ataupun rahmat daripada Allah 10 kali ganda. Banyak tuan-tuan ya. Jadi nama Nabi Muhammad SAW ni menjadi wajib untuk kita sebut. Jadi ada kalanya sunat untuk sebut nama Rasulullah, ada kalanya wajib sebut, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kat mana wajib sebut nama Rasulullah? Okey, iaitulah di dalam solat, di dalam sembahyang. Kalau kita tak sebut nama Rasulullah dalam sembahyang, batal sembahyang kita. Macam mana tu? Kat mana tu? Cari kat mana, tuan-tuan? Yang ada sebut nama Rasulullah tu kat mana? Iaitulah ketika mana kita bertasyahud dan berselawat. Pada tahiyat akhir, tahiyat awal, kita tengok tahiyat akhir yang wajib termasuk ada rukun, iaitulah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu satu. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi sebut nama lain, batal bayang tuan-tuan. Pergi sebut, cuba test tengok. Daripada aku selawat nama Muhammad, dia selawat nama bapakku lahirkan aku, dia kata. Dia pun sebut nama bapak dia, Allahumma salli ala Latif contoh, Allahumma salli ala Ali, batal sembahyang dia, tuan-tuan. Tak boleh, mesti nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, nama Rasulullah tu banyak, ada Muzammil, okey, ada Mudassir, ada Yasin. Boleh tak pergi ubah di situ? Allahumma salli ala Muzammil.
Allahumma salli ala Mudassir, Allahumma salli ala Yasin, ala Toha. Tak boleh juga, tuan-tuan. Tetap batal. Dia tetap nama tu juga Muhammad. Sebab inilah nama yang berganding dengan nama Allah Ta'ala. Subhanallah. Dalam tasyahud ataupun syahadat, tak boleh diubah-ubah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ini antara kehebatan dan kelebihan Nabi SAW berbanding makhluk-makhluk yang lain. Subhanallah. Sama ada makhluk itu paling mulia, contohnya para malaikat ataupun disebut malaikat Jibril, ataupun manusia pertama Nabi Adam AS. Ataupun di kalangan Rasul Ulul Azmi, tetap nama Nabi Muhammad adalah yang paling teratas sekali. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tengok, Masya Allah. Bila kita selawat kepada Nabi, itu menandakan kita juga berselawat kepada Allah. Kita ingat Allah. Nah, tengok ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut. Salawatut thayyibatu lillah. Maksudnya at-tahiyatu, salam penghormatan. Itu maksudnya. At-tahiyatul mubarakatuh, salam penghormatan dan keberkatan, serta salawatut thayyibatu lillah, selawat yang baik itu untuk Allah, semua kepada Allah dan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yang menciptakan Nabi Muhammad, dia juga yang suruh kita berselawat kepada Nabi Muhammad, dan dia juga Allah Taala yang memberikan kelebihan anugerah mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyakkan selawat ya. Selawat paling terbaik, itulah selawat Ibrahimiyah yang kita selawat ketika tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ni selawat paling terbaik lah. Selawat Ibrahimiyah dipanggil. Banyak jenis selawat, tapi itu selawat paling terbaik. Tak boleh panjang. Allahumma salli ala Muhammad, sudah cukup. Itu pun termasuk di dalam berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad mengatakan, setengah ulama muhakkikin, ulama hakikat, yang mengenal akan erti hakikat sesuatu perkara tersebut. Itu ulama muhakkikin. Mengatakan bahawa jika Allah Ta'ala berselawat ke atas hambanya hanya sekali sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, ia sudah cukup menjadikan dia mulia. Bagaimana pula dengan 10 kali selawat? Allah, tuan-tuan faham? Kalau kita selawat kepada Nabi satu kali, satu kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan rahmat kepada kita 10 kali. Baik, dengan satu kali, satu rahmat saja Allah bagi kita, itu sudah menyebabkan kita boleh mulia, tuan-tuan, dekat dunia. Bagaimana dengan 10 kali selawat yang Allah berikan pada kita? 10 kali ganda kemuliaan kita dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara kelebihan berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud menyebut, anna awlan nasi fi yaumil qiyamati aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama pada hari kiamat ialah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku. Seorang yang paling utama di akhirat, tuan-tuan, yang menjadi VIP Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hormat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat. Dicek, tuan-tuan, sudah tak kita selawat hari ini? Berapa pula selawat kita hari ini? Allah, kalau belum ada lagi, selawatlah, tuan-tuan. Itu dapat memberikan syafaat, bahkan dapat memberikan penghormatan yang besar kepada kita di hari kiamat, dan kita dapat bersekedudukan dengan Nabi. Maksudnya kita boleh menjadi orang yang menjadi orang utama di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa dengar seorang Arab Badui yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya pasal kiamat. Mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi pun tanya dia balik, ma'adattu laha, apa yang kau ma'adatta laha, apa yang telah kau sediakan tu hari kiamat? Tanya kiamat kan, kiamat pasti berlaku, tapi apa persediaan kamu? Apa persediaan kamu? Katanya, ma'adattu min kasrati salati wala siyamin, aku tak ada menyediakan solat yang banyak, begitu juga dan puasa yang banyak Rasulullah. Walakin, akan tetapi, inni uhibbullah wa uhibbuka, aku ni cinta pada Allah dan cinta pada kamu ya Rasulullah. Kata Nabi,
al-mar'u ma'a man habba, atau dalam riwayat lain mengatakan anta ma'a man ahabba. Okay, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Allah. So dia mencintai Nabi Muhammad dekat dunia, di hari kiamat pun bersama dengan Nabi SAW. Untung kan? Untung tuan-tuannya. Jadi lahirkan cinta kepada Nabi. Nak cinta Nabi mesti kenal dulu Nabi. Dia tak boleh cinta kalau dia tak kenal, tuan-tuan. Kalau dia hanya mengungkapkan cinta tapi dia tak rasa cinta itu, hanya boleh ungkapan saja tapi tidak menikmati cinta itu di dalam perasaan. Jadi nak mencintai Nabi SAW, biar kenal dulu siapa dia Nabi SAW. Boleh tak Ustaz cinta dulu baru kenal? Boleh juga. Dia mula-mula sekali tak kenal Nabi Muhammad, tapi dia cinta Nabi Muhammad sebab dia tutu Nabi dia, maka dia pun berusaha untuk mengenali Nabi SAW. Jadi sama juga kesnya dengan orang yang bernikah belum bercinta, maksudnya dinikahi oleh orang tua, contoh kan. Jadi waktu dah bernikah boleh mengenali antara satu dengan lain, sehingga kita boleh mencintai dan kita lebih menikmati cinta tersebut. Okay, ada orang dah bercinta baru bernikah. Okay, jadi orang-orang itu saja yang merasakan nikmat percintaan tersebut. Jadi kita dengan Nabi SAW, ungkapan Melayu yang dikatakan tak kenal maka tak cinta. Gitu ya. Tak kenal maka tak cinta. Jadi bila ada kenal baru ada cinta tersebut. Masya Allah. Maksudnya baru rasa nikmat, tuan-tuan ya. Macam kita pergi ziarah Nabi lah selalu, tuan-tuan ya, di Mekah, di Madinah tu, Masya Allah. Di makam Nabi SAW kita pergi ziarah tu, Masya Allah kan. Orang dah kenal Nabi tu mesti dia rasa nikmat. Dia rasa macam Allah, beruntungnya dapat menziarahi Nabi Muhammad, beruntungnya dapat pergi solat di makam dan di raudah Nabi SAW, dan dia kenal Rasulullah SAW. Tapi bagi orang tak kenal Rasulullah, okay, dia tak rasa apa. Kerana hanya sekadar lalu, hanya sekadar kenal, oh ini dia makam, di tempat dia, begitu sajalah. Tapi bagi orang sudah cinta Allah, sudah apabila bertemu dengan orang dicintai, begitu nikmat dan juga begitu memujakan. Baik, kita tengok lagi ya. Al-Alim Allama Arif Billah Syekh Yusuf An-Nabhani menyebut banyak fadilat membaca selawat dan menyenaraikan pelbagai selawat yang sangat dianjurkan untuk diamalkan di dalam kitabnya berjudul Afdhalus Salawat As-Sayyidis Sadat. Antara selawat yang disenaraikan termasuklah selawat Syif At-Tib, selawat Syifa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub. Selawat Fatih, selawat Fatih, selawat Tafrijiyah, selawat Azimiyah dan banyak lagi. Semua selawat ini sangat baik untuk diamalkan. Jadi semua boleh kita amalkan, insya-Allah. Baik. Yang ketiga, esok hari Jumaat kan, sunat perbanyakkan selawat. Sunat ya, hari Jumaat, tiap hari Jumaat sunat perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. So jangan tinggalkan selawat. Kalau boleh ambil tasbih, pegang tasbih itu selawat Nabi. Daripada satu putaran tasbih sampai ke 100 tasbih selawat kepada Nabi. Setiap hari itu ada 100 selawat. Begitu tuan-tuan. Jadi amalkan setiap hari kalau boleh, insya-Allah. Jangan ditinggalkan. Baik tuan, kita tengok yang ketiga lagi ya. Beradab dan memuliakan nama Nabi ketika disebut. Tanda cinta Nabi SAW, apabila nama Nabi disebut, kita memuliakan. Macam tu ya. Macam mana tu? Bila disebut nama Muhammad, kita pun terus sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya ya. Beradab dan memuliakan Nabi, nama Nabi ketika disebut. Disebut je nama Nabi, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Ataupun sallallahu alaihi, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu tanda kita beradab dengan Nabi. Bahkan nak tulis nama Rasulullah pun tulisan besar. Muhammad tulis M besar, dia bukan M kecil. Tak. Rasulullah dia bukan R kecil, dia R besar. Itu tanda orang-orang yang memang menghormati Nabi SAW. Dia tak sebut, kalau disebut di Facebook kan Muhammad, Nabi Muhammad SAW, dia tak tulis SAW. Dia tulis sallallahu alaihi wasallam. Kemas tuan-tuan. Kerana dia tak ada singkatan-singkatan S.A.W. Bukan tak boleh, tapi bagi orang yang benar mencintai Nabi, bila disebut nama Muhammad, dia terus tulis sallallahu alaihi wasallam. Allah. Itu antara orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sewaktu dalam pengajian hadis, ceramah, seminar dan kursus, di dalam dewan kuliah atau kelas dan lain-lain,
maka ringankanlah lidah untuk berselawat dan memberi salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya menyebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataupun sallallahu wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, ataupun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan lain-lain. Boleh, mana-mana pun boleh. Yang penting kita dengar tadi nama Muhammad disebut, maka kita pun menyambutnya dengan sallallahu alaihi wasallam dengan selawat. Jadi dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata bahwasanya orang yang paling bakhil, kerana yang di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan An-Nasa'i, al-bakhilu man zukirtu indahu thumma lam yusalli alayya. Kerana al-bakhil disebut al-bakhil. Tengok ya, siapa je bakhil yang paling bakhil, tengok sendiri tuan-tuan. Bukan orang yang banyak harta, bila orang minta dia tidak memberikan, itu pun bakhil juga. Okey, kedekut juga. Tetapi di sisi Allah, apakah itu bakhil yang paling tinggi, yang paling berat? Bukan tuan-tuan. Bakhil yang paling berat atau paling tinggi di sisi Allah Ta'ala, okay, adalah orang yang apabila disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak berselawat. Itu ya, itu ya. Walaupun orang itu tak ada harta, boleh juga dikira sebagai bakhil. Okey, maksudnya apabila disebut nama Rasulullah, orang yang bakhil ialah sesiapa yang ketika namaku disebut di sisinya kemudian dia tidak berselawat ke atasku. Allah. Dia selawat tuan-tuan. Okey. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sa'ad Tujibi berkata bahawa selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak akan menyebut namanya, melainkan mereka akan merendahkan diri dan menggigil serta menangis kerana diselubungi perasaan rindu yang dalam akibat berpisah dengannya. Kalau disebutnya nama Muhammad, menggigil mereka tuan-tuan. Okey, ada pula yang bila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka pingsan. Sebab apa? Cinta pada Rasulullah. Okey, saya tengok ya, Imam Malik ketika dia baca hadis, dia sebut hadis Nabi SAW, dia digigit kalajengking. Ada dikatakan dia disengat dengan satu sengatan yang berbisa, dia tetap memuliakan hadis Nabi. Sampai habis Ustaz, sampai habis. Masya Allah. Itu tanda mereka memuliakan Nabi SAW. Kerana kalau Sayyidina Bilal bin Rabah pula, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia melaungkan azan, tengok ya, hayya 'ala shalih falah, kan dia melakukan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, dikatakan sampai kalimah asyhadu anna Muhammad, sampai sebut Muhammad dia tak boleh teruskan. Sebab apa? Allah, begitu cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga disebut saja nama Muhammad atau mereka sebut nama Muhammad mereka akan menangis. Allah, mereka akan merasakan satu benda-benda yang cukup mengingatkan mereka dengan kisah-kisah silam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, kita lah tuan kan, orang dah tiada, tapi waktu hidup tu dia bersama dengan kita, kasih, cinta, sayang dengan kita. Tiba-tiba orang tak ada, cuba sebut nama dia, ingat dia, ataupun orang boleh sebut namanya, kadang kita rasa lain sikit. Kena kita ada satu perasaan macam merindui orang itu. Allah, apatah lagi orang itu orang paling kita cinta, paling kita sayang, mak kita, ayah kita, Allah disebut saja, kekasih kita, orang kita cinta, isteri kita, suami kita, Allah, siapa pun lah, orang yang pernah hidup bersama dengan kita, berbahagi cinta dan kasih pula pada kita, buat baik banyak dekat kita, tiba-tiba orang tu tak ada di sisi kita. Allah, waktu tu tuan-tuan, Masya Allah, kita akan merinduinya. Dan kerinduan itu akan mengalirkan air mata sebagai bukti yang kita mencintainya dan merindukannya. Baiknya, kita tengok, kita hendaklah bersopan dan beradab dengan baginda ketika mana menyebut nama baginda atau memanggilnya. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwaza falyahziril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini disebut di dalam surah An-Nur pada ayat ke-63. Janganlah kamu jadikan seruan Rasulullah SAW di antara kamu seperti seruan bersama kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa di antara kamu yang menarik diri daripada keluar
secara berselindung. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat bahawa mereka akan ditimpa pada bencana atau ditimpa azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Maksudnya di sini tuan-tuan, jangan kamu jadikan panggilan Rasulullah di antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Panggilan kita kepada Nabi Muhammad tak macam panggilan kita sesama kita sendiri. Kalau kita mungkin boleh panggil lagi lah nama-nama ringkas, nama samaran, nama Muhammad boleh panggil Mat. Macam mana Adam ni Mat? Tak apa lagi. Tapi dengan Rasulullah pergi panggil macam tu tak boleh. Digelar sebagai orang tidak beradab dan tidak bersopan kepada Nabi SAW. Dia mesti nama yang sempurna, nama yang penuh, disertai pula dengan kemuliaan yang Allah berikan padanya, iaitulah Allahumma salli ala Muhammad. Maksud Allahumma salli ala Muhammad, Allah berselawat ataupun memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah. Okey, jadi kita panggil raja lah kan. Kan yang mulia ada di depan. Satu kemuliaan untuk dia lah. Jadi jangan panggil orang-orang mulia dengan nama-nama yang ringkas. Okey, baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Para ulama muktabar menyarankan agar disebut atau diletakkan Sayyidina sebagai taswid di hadapan Nabi SAW. Di hadapan tu Sayyidina. Sebab kalau kita sembahyang tu, okay, dia sebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, kalau selawat tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang Allahumma salli ala Muhammad saja, tak apa. Tapi dia jadi menurut ulama di sini penambahan Sayyidina tu sebagai taswid dikatakan, okay, di hadapan nama sebagai tanda adab dan memuliakan baginda. Sayyidina ni maksud apa? Sayyid diambil daripada perkataan Sayyid. Apa makna Sayyid? Ketua, pemimpin. Panggil Sayyid. Sayyidina, pemimpin kami. Kerana Nabi SAW ketika mana dia bersama dengan para sahabat, dia makannya, tuan-tuan, datang daging, tuan-tuan. Okay? Kemudian Nabi pun bagilah dekat para sahabat. Lalu Nabi beritahu pada sahabat dan Nabi tanya mereka, kamu tahu tak siapa dia Sayyid fi yaumil qiyamah? Okay? Siapa dia ketua, pemimpin bagi semua anak Adam pada hari kiamat? Sahabat jawab, kami tak tahu ya Rasulullah. Ada yang jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi pun bersabda, setelah Nabi ceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua kata nafsi-nafsi, maka Nabi kata, akulah pemimpin pada hari kiamat. Jadi ana sayyid fi yaumil qiyamah, akulah penghulu pada hari kiamat. Allahu akbar. Kena? Baik tuan-tuan. Antara adab lain dengan nama Nabi SAW ialah tidak dibawa cincin, buku atau kertas yang ditulis nama Nabi di atasnya ke dalam tandas atau tempat-tempat kotor. Kalau ada tuan-tuan, buka saja. Kena? Kan? Maksudnya ada cincin. Kan ada cincin Nabi Muhammad tu cok mohor. Cincin Nabi Muhammad tu dia tertulis Muhammad Rasulullah. Atas Muhammad Rasul Allah bawa. Itu cincin Nabi lah tu. Cok mohor di zaman Nabi SAW. So ada orang pakai sekarang ya. Jadi siapa nak pakai boleh saja. Okay? Untuk mengingati Nabi SAW. Nabi juga pakai cincin. Okay? Tapi pastikan dibuka ketika mana masuk bilik mandi ataupun toilet. Buka sebagai memuliakan Nabi SAW. Bukan memuliakan cincin tu, memuliakan Nabi SAW. Jadi ini antara orang yang betul-betul merasakan kehadiran Nabi dalam diri dia. Maksudnya walaupun Nabi SAW sudah wafat, tapi dia menghidupkan, menghidupkan pemakaian Nabi, amalan Nabi itu dalam diri dia. Seolah-olah Nabi itu hidup dalam diri dia. Dengan dia pakai pakaian yang dipakai oleh Nabi. Ini cantik tuan-tuan. Orang macam ni Masya Allah, hebat ya. Kerana dia boleh beramal dengan amalan-amalan Nabi SAW. Bukan semua orang boleh buat. Baik, itu antara adab dia. Antara tanda memuliakan nama Nabi SAW lagi ialah tidak menulis umpamanya. Ini dia yang kita sebut tadi. Umpamanya Sod Ain Lam Mim saja. Sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi ringkas. So jangan ringkas. Itu antara tanda adab dia. Bukan tak boleh. Tapi adab kepada Nabi, jangan tulis ringkas. Saya kalau Facebook tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam tak ada SAW. Semua Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut nama Muhammad, nama Nabi Muhammad dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, macam inilah. Depa tulis sini pun Nabi tu huruf besar M dia. Rasulullah pun huruf besar Ra dia. Muhammad sini pun dia tulis Muhammad tu M dia tulisan besar, tak ada tulisan kecil. Tak ada ringkas-ringkas dia buat dekat sini, Masya Allah. Ini juga antara tanda mereka mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah ditulis selengkapnya, umpamanya Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain, Masya Allah. Itu ya.
Boleh ya? InsyaAllah tuan-tuannya. Baik, kita teruskan lagi ya. Sikit je lagi. Antara tanda dan ciri-ciri mencintai Nabi SAW, iaitulah membenarkan apa jua yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Benarkan apa saja Nabi khabarkan, kita membenarkan macam Abu Bakar As-Siddiq. Okay? Tak ada orang pun yang tahu Nabi Muhammad pergi Isra dan Mi'raj, melainkan semua orang tahu daripada perkhabaran Nabi. Nabi beritahu. Jadi Masya Allah, hebatnya sahabat ni terus boleh terima. Okay? Kerana yakin dan percaya dengan 100% kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa saja yang Nabi khabarkan, yang Nabi ucapkan, Nabi ungkapkan, semua mereka benarkan. Okay? Sehingga sahabat yang bernama Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, yang sentiasa membenarkan Nabi SAW. Siddiq ni maknanya sentiasa benarkan. Dia tak perlu fikir lagi. Kena fikir ke tidak, tunggulah aku kaji dulu. Baru dengar berita, oh Muhammad pergi langit, jumpa pula Allah Ta'ala. Muhammad pula naik buruk, selaju macam cahaya. Allahu Akbar. Pergi pula ke bumi Palestin, Masjid Al-Aqsa. Tuh, kalau macam tu kita mesyuarat kaji dulu. Betul ke tak? Tak ada kaji tuan-tuan. Ni Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi SAW. Terus dia kata, kalau lebih lagi daripada itu pun, katanya, aku percaya. Allah. Itu perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kita tuan-tuan, tu dia 100% aku cinta kamu, sayang kamu. Baru diuji satu je kesalahan dia buat, terus hilang cinta. Jangan begitu kan. Itu pun dia dengar khabar daripada orang. Tak boleh tuan-tuannya. Dah kita kata percaya dengan dia, kita percaya sudah. Kan, Masya Allah, tabarakallah. Itu tanda orang yang benar-benar mencintai seseorang. Baik, yang seterusnya, mempertahan dan memenangkan Nabi. Kalau ada orang hina Nabi, kita pertahankan Nabi SAW. Kan, hari itu ada orang hina Nabi, kita tolong untuk mempertahankan dan memenangkan Nabi. Kalau orang menghina Nabi dan orang merendahkan Nabi SAW, kita akan keluar kenyataan untuk memenangkan Nabi. Contoh, dia kata, Nabi Muhammad kahwin ramai tu, dia bagi umatnya 4 saja. Kan, contoh, dia kahwin pula Aisyah radhiyallahu anha, umur yang baru 9 tahun, 11 tahun sekian. So kita pun kena menangkan Nabi SAW. Okay, ada cara dan ada juga dalil-dalil untuk memenangkan Nabi SAW apabila orang menghina dan merendahkan Nabi kita Muhammad SAW. Orang buat karikatur penghinaan, ya kita juga buat karikatur yang memuliakan Nabi SAW. Okay? Orang buat video, orang buat filem menghina Nabi SAW, maka kita juga kena buat video yang sama juga untuk memuliakan Nabi SAW. Maksudnya sentiasa lawan untuk memenangkan Rasulullah. Siapa buat begini, membela Nabi dekat dunia, di hari kiamat Allah akan bela dia. Untuk kan, in tansurullah yansurukum. Kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Okay? Kalau kita tolong Nabi Muhammad dekat dunia, maka kita juga mendapat pertolongan itu di hari kiamat, insya-Allah billahi subhanahu wa ta'ala. Baik, mempertahan dan memenangkan Nabi SAW adalah salah satu tanda kecintaan dan memuliakan Nabi SAW. Para sahabat bermati-matian mempertahankan Nabi dengan harta dan jiwa raga mereka. Masya Allah. Ni ya, para sahabat bermati-matian mempertahankan Nabi SAW. Sanggup mati syahid tuan-tuan demi Nabi SAW, boleh merealisasikan dakwah dan menyampaikan agama Islam di serata dunia. Allah, sanggup tuan-tuan. Sehingga ada sahabat yang sanggup keluar daripada Madinah, sanggup keluar daripada Mekah kerana nak menyambung rantai perjuangan dan risalah dakwah Nabi. Ada yang pergi berhijrah ke Eropah, ada pergi ke Afrika, ada pergi ke Nusantara, kan? Macam-macam kalau tengok daripada manaqib dan juga sejarah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang ingin memperjuangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan Allah berfirman dalam Quranul Karim, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini dalam suratul Hasyr ayat 8, iaitulah orang yang fakir yang berhijrah. Masih lagi Muharram kan, hijrah ke Madinah. Jadi ramai fakir tuan-tuan yang buang harta pun sanggup kerana percaya Nabi SAW. Yang kaya Abdullah Mas'ud, kaya raya Masya Allah, tapi sanggup tinggalkan semua, pergi ke Madinah. Berjuang dan juga berhijrah bersama dengan Nabi SAW.
yang diusir daripada kampung halamannya dan harta bendanya kerana mencari limpah kurniaan daripada Allah dan keredaannya serta menolong agama Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang benar. Okay? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika masalun fit Taurat wa masaluhum fil Injil, sampai habis. Muhammad tu ada Rasulullah, orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat, mereka tu sangat kasih antara mereka dan sangat keras terhadap orang kafir. Okey, dan kalau kamu lihat mereka wahai Muhammad, tarahum ruk'an sujjada, mereka itu sentiasa rukuk dan sentiasa sujud, ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana, dan sangat mengharapkan kelebihan dan kurniaan serta ridha daripada Allah Taala. Dan tanda-tanda mereka ada. Okey, ciri-ciri mereka tu yang mencintai Nabi tu ada tandanya. Tanda-tanda mereka tu ternampak dan terlihat di dahi mereka, di wajah mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum, tu sim mereka tu, sim kad mereka. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, dan tanda-tanda mereka itu terdapat kesan-kesan sujud di dalam diri mereka, dalam kepala, dalam wajah mereka. Panggil orang-orang soleh, orang yang banyak sujud pada Allah. Mungkin yang tanda hitam, ataupun kalau tengok tak ada tanda hitam, tapi tengok orang tu macam orang soleh, itu tanda-tanda dia, nur yang Allah berikan kepada mereka. Rabbana atsmim lana nurana, cahaya yang Allah berikan pada mereka. Sim ni maknanya tanda. Macam SIM card lah kan, SIM card handset dia, itu SIM tu tanda dia tu. Tanda SIM tu Celcom, SIM dia Celcom. Kan, DG, macam-macam. Yodo pun ada. Yodo Widodo, bukan. Sekarang macam-macam, Celcom, DG, Yodo, benda-bendonya kan, tak tahu. Okay, Maxis, Hotlink, okay, Red One, Yes, macam-macam ada sekarang ni ya. Jadi itu dipanggil tanda, Masya Allah. Jadi kalau ada tanda tu, hiduplah. Okay, handset tersebut bolehlah panggil, okay, bolehlah main internet, boleh SMS dan macam-macam kita boleh buat. Tapi kalau tanda tu tak ada, SIM tu tak ada, satu apa pun tak boleh. So begitulah kita tuan-tuan. Kalau kita ada tanda orang mencintai Nabi SAW, okay, maka hiduplah Nabi Muhammad dan agama Nabi Muhammad dalam diri kita. Tapi kalau tidak ada tanda tu, Allahu Akbar, tak bolehlah kita menghidupkan Nabi dan juga menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Baik, sikit lagi ya. Yang seterusnya menyebutkan keutamaan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang mencintai Nabi ni sentiasa menyebutkan keutamaan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara kemuliaan dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, masya-Allah, terlalu banyak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh. Okey, boleh mengeluarkan air daripada jari dia. Itu tanda kemuliaan dan juga keutamaan Nabi berbanding Nabi-Nabi lain. Nabi lain tak ada tuan-tuan. Nabi Muhammad celak. Nabi Musa, dia punya tongkat. Dia pukul tongkat dekat air ke dekat batu baru keluar air. Nabi Muhammad kat jari dia sendiri keluar. Hebat, Masya Allah ya. Nabi boleh belah bulan menjadi dua. Allahu Akbar. Tu bulan yang jauh atas sana. Kalau Nabi Musa belah lautan menjadi dua. Okey, itu biasalah. Tapi itu satu mukjizat. Itu oleh kerana dekat dunia dan itu kelebihan dan mukjizat daripada Allah. Ni di langit, Masya Allah. Bulan yang waktu itu tak ada roket, okey, tak ada jet, okey, tak tahu macam mana Apollo mana yang ada, Apollo 11 ke Apollo 11 kan. Yang sempat naik konon-kononnya Apollo 11 yang sempat naik ke bulan, mendarat ke bulan, yang dinaiki oleh Buzz Aldrin, Michael Collins dan juga Neil Armstrong. Entah benar ataupun tidak, Allah Ta'ala wa'alam. Okay? Ada bekas tapak kaki, tapak kasut Buzz Aldrin di bulan tersebut kononnya. Okay? Neil Armstrong pula orang pertama, okay, sampai di bulan contoh misalnya. Masing-masing lah contohnya. Tapi dikatakan ketika mana NASA buat kajian di bulan contohnya, mereka kata mereka melihat ada rekahan daripada bulan tersebut. Dikatakan sebelum ini pernah berlakunya, okay, pembelahan bulan tersebut. Padahal Allah sudah sebut di dalam Quran, di dalam suratul Qamar, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar wa iyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Okay? Dan terbelahlah bulan, hampirlah berlakunya kiamat. Kalau mereka melihat, mereka kata ini adalah sihir Nabi Muhammad yang berterusan. Okay, surah ke-54 ayat 1 dan juga ayat yang kedua, Al-Qamar ya. Al-Qamar makna bulan. Ini keutamaan Nabi yang kita perlu ceritakan pada orang lain, Masya Allah. Yang terakhir ya,
Yang terakhir iaitulah memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beradab dengannya. Hadis Nabi, ya, hadis Nabi. Sebab antara disebut sini mesti ada kisah Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada di sini kisah dia, ya. Orang yang cinta Nabi SAW akan memuliakan hadis Rasulullah SAW dan beradab dengannya ketika mendengar hadis dibacakan atau ketika mengajarinya, seperti mana adab yang ditunjukkan oleh para salafus saleh dan para ulama yang meninggikan martabat hadis Rasulullah SAW. Imam Malik ketika ingin membaca dan mengajar hadis, beliau akan mandi dan berwuduk terlebih dahulu. Allah. Imam Malik sebelum baca hadis mandi dan wuduk dulu. Kalau Imam Bukhari pula dia kumpul hadis. Dia kumpul hadis kan? Setiap hadis-hadis yang dia pilih di dalam kitab Sahih itu, Sahih Imam Bukhari itu, dia terlebih dahulu wuduk dan solat 2 rakaat, dan solat itu namanya solat sunat istikharah. Supaya apa yang dia pilih itu benar-benar sahih, memang benar daripada kalam ataupun perbuatan Nabi SAW. Allah, kita tuan-tuan hantam dia lah kan? Allah, nak hafal Quran, wuduk pun tak ada, aurat pun tak tutup. Allah, okay dah? Subhanallah. Itu kita beza kita tu. Jadi ulama dulu cukup beradab. Oleh kerana adab yang mereka utamakan inilah yang menyebabkan keberkatan pada kitab-kitab mereka dan nama-nama mereka masih mekar sampai sekarang. Orang masih sebut, orang masih ingat, dan orang memuliakan nama-nama mereka. Subhanallah. Bukan nama Nabi Muhammad SAW saja dimuliakan, bahkan nama ulama-ulama yang mengumpul hadis, yang mengkaji sejarah dan sirah pun dimuliakan juga. Subhanallah. Okey? Itu kata keberkatan, tuan-tuan. Itu sebab pentingnya barokah ini. Nak buat apa saja, okey, wuduk, suci, solat 2 rakaat, ada doa pada Allah, minta pada Allah, nescaya ada keberkatan selepas itu. Ataupun susah-susah, tuan-tuan, paling mudah, setiap nak buat apa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja akan berikan barokah pada kita. Okey? Dia disebut oleh Nabi SAW, kullu amrin zibadin la yabda'u fi bismillah fa setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan itu tak ada barokah. Jadi mulakan saja apa saja buat, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memakai sebaik-baik pakaian, berwangi-wangian dan menyikat janggutnya. Tengok yang adab. Sebab kalau nak pergi kuliah pun, okey, kuliah pun, contohlah kita, saya sendirilah, okey, nak pergi ceramah, nak pergi kuliah, nak baca hadis kitab, okey, pakailah, biarlah wuduk dulu, mestilah wuduk tu sentiasa ada lah kan. Okey, kemudian pakailah sebaik-baik pakaian. Okey, masuk sebaik-baik pakaian ini, pakaian yang tutup aurat, sudah khalas, pakai tutup aurat. Yang kedua yang halal, yang bukan haram dan juga bukan syubhat, dan pakai itu paling terbaik, tuan-tuan. Walaupun orang tak kata kita tak zuhud, kan? Sebab kita ingin membaca dan memuliakan Nabi SAW. Masya Allah. Ramai yang ulama, kalau jadi contoh, namanya Imam, dipanggil Syekh, ya, seorang tuan guru, namanya Ali tak silap, ya? Maka kalau dia beramal, tuan-tuan, okay, yang baca kitab tak zuhud, tapi bila dia nak sembahyang tu, Masya Allah, dia nak sembahyang, tuan-tuan, dia akan pakai paling cantik, paling lawa, paling kemas, dan paling mahal. Itu kata hebat tu. Paling mahal, paling kaya, paling mahal, paling kemas dan paling cantik. Allahu Akbar. Dia sembahyang, tuan guru, kau ajar kami zuhud, tapi kau punya pakaian, Masya Allah, mewah. Maka dia pun jawab, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dia kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ambillah perhiasan kamu ketika kamu mendatangi masjid. Makna bila sebut perhiasan, dan bila kita pakai perhiasan tu, mesti kita nampak cantik, nampak kemas. Nama pun perhiasan. Okay? Kalau kita ada perhiasan tapi kita pakai tak nampak cantik, maka itu perhiasan yang tak sesuai dengan kita. Bila sebut perhiasan, kita buat hiasan dinding, hiasan rumah, hiasan kereta, hiasan suatu tempat, landscape, mesti dia akan mencantikkan pemandangan. Okay? Tapi kalau kita letak hiasan tapi tak cantik, tapi kita panggil sebagai merosakkan pemandangan, maka itu hiasan yang tidak sesuai dengan tempat tersebut. Kita boleh ubah dengan hiasan-hiasan lain. Jadi tuan-tuan, hiasan kita sekarang ini, perhiasan kita ya, kalau nak pergi masjid sekarang ya, yang pertama iaitulah haknya, Mas Joko. Ini perhiasan kita sekarang. Berapa lama lagi nak pakai ni, Ustaz? Nampak gaya sampai 31 Disember dah. So pakailah, pakai mana pun mas ya, pakai biar nampak macam nampak, kita pakai tu pun nampak smart juga lah. Okay, jangan kalau pakai tu nampak macam orang ada apa
Macam orang baru keluar dalam bilik bedah. Jangan gitu ya. Pakailah pakai mana pun biar kita pakai tu nampak biar menarik jugalah. Okey. Bukan maksud kita nak berias. Kurang-kurangnya kita utamakan keselamatan. Kedua, kita utamakan juga dipanggil sebagai perhiasan yang cantik. Gitu ya. Jadi ini caranya tuan-tuan, memakai sebaik-baik pakaian. Maka dia kata Allah tu cantik dan suka pada kecantikan. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah tu cantik dan suka pada kecantikan. Berwangi-wangian dan menyikat janggutnya. Kalau ada janggut lah. Kalau tak ada janggut, sikat rambut. Sikat rambut tuan-tuan. Dan saya nak sikat janggut anda berapa kerat saja. Tapi kalau rambut tu bolehlah disikat, hari-hari disikat. 24 jam dah berapa kali aku sikat rambut. Memang banyak tu kan, sebab rambut panjang sampai ke bahu. Jadi itu pun saya niat untuk mengikut sunnah Nabi SAW yang dikatakan bahawa Rasulullah SAW itu rambutnya, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mandi bersama dengan Nabi SAW, dia melihat rambut Nabi SAW. Waktu basah dikatakannya sampai ke paras bahu. Dan juga rambut atas sampai lepas telinga. Jadi Masya Allah itu rambut Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kita boleh tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada disebut berkenaan tentang cara rambut Nabi SAW. Aku melakukan sedemikian untuk memuliakan hadis Rasulullah. Bila ditanya kepada Imam Malik, kenapa kamu buat begitu? Aku melakukan sedemikian untuk memuliakan hadis Rasulullah SAW. Subhanallah. Begitu mereka menjiwai Rasulullah sehingga mereka merasakan macam Rasulullah tu ada, walaupun baca seolah-olah macam Rasulullah tu ada, Rasulullah tu hidup. Allah gitu ya, sampai tahap tu mereka punya ada kepada Nabi SAW. Ketika sakit, Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Aq'iduni fa inni a'zamu an ahditha hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'. Dudukkanlah aku, katanya. Sesungguhnya aku malu untuk meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku berbaring. Jadi kalau nak meriwayatkan hadis duduk. Dia tak berbaring. Dia menganggap mungkin berbaring itu satu cara yang tidak berapa sesuai untuk Nabi SAW. Jadi mereka seolah baca hadis dan meriwayatkan hadis macam Nabi itu ada depan mereka. Macam baru terima daripada Nabi, ataupun mereka menyampaikan kerana mungkin tugas dan amanah daripada Nabi SAW. Sampai tahap tu tuan-tuan. Hebat ya. Masya Allah. Apakah kita boleh meniru? InsyaAllah ya. Kalau ada rezeki, ada peluang, Allah beri kekuatan, kita boleh meniru perbuatan-perbuatan insya-Allah. Dan banyak lagi tuan-tuan. Antaranya meneruskan tugas dakwah, rindu untuk berjumpa Nabi. Yang ni kita akan sambunglah pada bulan akan datang insya-Allah. Wallahu taala wa alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna mutaba'ata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qalana fa'lan wa ibadatan wa amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mai cikgu ya. Tak ikut SOP.